Terima kasih Azman untuk perkongsian cerita pagi dari Pahang. Tahukah anda di bulan Oktober ini merupakan sebenarnya hari pendaftaran negara, di mana pada 1 Oktober dan sepanjang Oktober ini akan berlangsung banyak program dan juga aktiviti yang bersangkut paut dan juga berkisahkan tentang kejayaan Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi untuk hari ini kita bercakap lebih lanjut bersempena dengan Jubli Intan yang ke-75 JPN. Kita bersama dengan seorang tamu di studio hari ini iaitu Cik Zamri Misman selaku Ketua Pengarah Pendaftaran Negara. Assalamualaikum, selamat pagi Cik Zamri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syu. Terima kasih RTM. Sama-sama. Okey, ada banyak sebenarnya perkara yang telah dilaksanakan oleh Jabatan Perkhidmatan Negara ini. Antaranya kalau kita semua sedia maklum ialah menyimpan rekod-rekod dan juga dokumen yang didaftarkan seperti kad pengenalan dan sebagainya kan. Jadi setiap masyarakat Malaysia yang sudah mencapai tahap 12 tahun mesti akan ke JPN untuk mendaftarkan diri anda, mengesahkan kerakyatan anda. Jadi hari ini bersempena dengan Jubli Intan yang ke-75, boleh Cik Zamri kongsikan apakah antara pengisian program bersempena dengan Hari Pendaftaran Negara ini? Okey, Jabatan Pendaftaran Negara ini adalah satu jabatan yang panjang sejarahnya. Bermula tahun 1881 lagi sebenarnya telah ada satu jabatan khusus tentang perkara ini. Tapi kita secara rasmi 1948 itu adalah bermulanya. That's why 75 tahun pada tahun ini. Hampir sama dengan RTM. RTM 77 tahun. Hampir. Okey, bagi macam Syu cakap tadi, setiap rakyat Malaysia sekurang-kurangnya akan 2 kali datang ke JPN. Betul. Pertama, ketika kad pengenalan 12 tahun. Kali kedua ketika kad pengenalan 18 tahun. That's why kita nak meraihkan pada bulan Oktober itu adalah Hari Pendaftaran Negara. Okey, jadi Hari Pendaftaran Negara ini sebenarnya disambut setiap tahun pada 1 Oktober. Kalau ikutkannya dah lepas, tapi sekarang ni masih lagi bulan Oktober, ada banyak program menarik yang telah pun disusun. Jadi apakah antara program-program itu kalau Tuan Zamri boleh kongsikan? Secara keseluruhannya 128 program kita adakan sepanjang bulan Oktober ini. Contohnya pada hari ini, selain daripada baca Yasin di Masjid Wilayah contohnya, kita ada juga program berdiri sekolah untuk murid-murid umur 12 tahun di Kelantan. Di Kedah kita buat dengan lawatan ke klinik-klinik yang membantu kita dalam proses kelahiran, pendaftaran kelahiran. Dan di Sabah kita ada juga kita buat hari bersama pelanggan di Kota Kinabalu, JPN Kota Kinabalu. Itu antara contoh. Okey, setiap sambutan mana-mana hari pun akan ada temanya, Tuan. Jadi untuk HPN tahun ni apakah tema yang diangkatnya? Program kita pada tahun ini kita buat satu tema khusus, iaitu perkhidmatan berkualiti memacu rakyat beridentiti. Sebab dengan perkhidmatan yang baik yang diberikan oleh JPN ini, maka semua penduduk di negara ini yang ada di sini mesti ada satu identiti khusus tentang diri masing-masing. Jadi ialah tanpa JPN siapalah kita kan, barangkali nak pergi jalan-jalan ke luar negara pun tak boleh sebab tak ada identiti yang mengesahkan kita sebagai rakyat Malaysia kan. Jadi bersempena dengan Hari Pendaftaran Negara ini ada banyak sebenarnya program telah pun disusun seperti yang anda sedang saksikan sekarang ini. Trivia JPN pun ada. Yang saya kongsikan tadilah bahawa sambutannya adalah pada 1 hari bulan. Ini antara betul-betul kad pengenalan dulu kan. Kalau mungkin saya boleh cerita sedikit sejarah kad pengenalan. Syu mungkin tak sempat yang lama-lama kan. Yang baru-baru itu baru-baru. Kita bermula pada tahun 1948 sebenarnya dengan kad pengenalan kertas. Kemudian tahun 1990 kita ada kad pengenalan plastik. Tahun 1960 kad pengenalan plastik, 1990 kad pengenalan bermutu tinggi. Syu mungkin ada kad pengenalan smart card yang sekarang ni, dan kita ada tahun 2012 ada smart card version 2. Itu yang kita pakai sampai sekarang. Apa bezanya smart card version 1 dengan version 2 tu? Version 2 ni dah ada chip dia. Yang kita mungkin boleh pakai untuk beberapa transaksi yang kita boleh manfaatkan. Itu yang boleh pakai, tak cenggur, semua tu kan boleh top up. Kalau dulu tak boleh kan. Betul. Lepas tu dia punya grafik pun dulu dah lain sikit dekat atas kad tu kan. Dia sentiasa juga ada evolusi. Sebab ada lebih 30 ciri keselamatan dalam kad tu. Kita tengok dalam ultraviolet kita boleh nampak ciri-ciri. Okey, pengisian untuk sepanjang HPN tahun ini ada banyak majlis sambutan rasminya. Pada 25 Oktober nanti. 25 hari bulan tu adalah majlis rasmi yang akan dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri sendiri. Itu dia punya acara kemuncaknya. Dalam tu ada beberapa program besar yang akan diadakan sepanjang tempoh sehari itu. Okey. Ada banyak program Dakapan Kasih, program Mekar. Program Mekar ni kalau Tuan boleh kongsikan program apa ni? Program Mekar ni adalah flagship JPN. Yang mana sebalik rakyat datang ke kita, kami datang kepada rakyat. Contoh ada beberapa program besar, contoh dalam untuk OKU sebagainya yang terlantar di hospital, di rumah dan sebagainya, kami akan datang
jumpa mereka, bantu mereka membuat dokumen dalam diri masing-masing. Okey. Iyalah sebab kadang-kadang ialah tak semua individu mempunyai kemampuan untuk ke JPN. Kadang-kadang kalau pergi pun dah penuh seharian tu, nombor giliran ataupun terlewat datang ke, tak sempat nak daftar dan sebagainya kan. Okey, setakat ini pencapaian ataupun inisiatif JPN dalam hal-hal berkaitan pendaftaran dan pengurusan dokumen pengenalan diri ni. Selain daripada program besar sebut tadi untuk isu Mekah, menyemai kasih rakyat tu, saya mungkin jelaskan sedikit tentang program Mekah ni. Mekah ni kita bagi pada beberapa perkara. Pertama macam Mekah Ihsan contohnya, kita bantu warga emas, OKU, pesakit terlantar. Kalau untuk Mekah Community ni kita bantu untuk mereka yang ditimpa bencana. Contoh katakanlah ada banjir, dokumen hilang, JPN akan datang ke tempat berkenaan, kita akan bantu untuk penduduk mendapatkan semula dokumen asal mereka. Jejak identiti contohnya, katakanlah ada orang terlantar, gelandangan yang tak tahu dokumennya apa. Kami bantu dari segi identitinya. Termasuklah kalau jumpa mangsa-mangsa di laut dan sebagainya yang tak ada identiti, kita akan bantulah untuk mengesan identiti mereka, membantu jabatan lain memastikan siapakah sebenarnya orang berkenaan. Itu contohnya. Okey, selain daripada hal-hal berkaitan dengan kad pengenalan diri, apa lagi antara fungsi-fungsi JPN yang mungkin boleh dikongsikan ataupun diingatkan kepada penonton hari ini? Okay, sebagai ingatan bersamalah. Okay. Bila sebut JPN ni orang ingat kad pengenalan. Okay. Tetapi ada juga sebenarnya perkhidmatan lain yang diberikan oleh JPN. Contohnya kita juga mendaftarkan kematian. Kita juga mendaftarkan anak angkat. JPN juga mendaftarkan perkahwinan muka Islam. Itu juga yang dilakukan oleh JPN dan pastinya yang lebih selalu orang ingat ialah tentang isu kewarganegaraan. Juga dibuat di Jabatan Pendaftaran Negara. Tapi kebanyakannya kalau nak senang tu kat Putrajaya lah kan, kat situ memang lengkap kan fasilitinya. Kami ada 212 pejabat seluruh negara. Basically semua orang boleh datang ke Jabatan Pendaftaran Negara. Dalam lingkungan 30 minit ke 1 jam insya-Allah akan sampai ke mana-mana pejabat di Jabatan Pendaftaran Negara. Ya betul, mudah sekarang ni. Yang berada di mana-mana pun boleh mendaftar, ya, membuat pendaftaran. Tidak sepatutnya ada alasan untuk anda tidak membuat pendaftaran dan sebagainya. Okey, kalau tuan boleh kongsikan secara ringkas hala tuju JPN bersempena dengan Hari Pendaftaran Negara ini. Kami akan, saya dan seluruh warga JPN seramai 4,500 orang ni akan berusaha gigih untuk memastikan perkhidmatan terbaik diberikan kepada rakyat. Dengan beberapa teknologi baru yang telah pun kami perkenalkan seperti QR Code dan sebagainya, yang mana rakyat boleh secara online semak, bertanya untuk mendapatkan maklumat-maklumat apa yang perkhidmatan diberikan oleh JPN. Katakan mereka nak bertanya tentang isu-isu pendaftaran, boleh semak dalam website kita, insya-Allah kita akan bantu dari situ maklumat-maklumat yang diberikan tu. Okey, sedikit kata-kata ataupun ucapan daripada Ketua Pengarah Pendaftaran Negara sini secara ringkas bersempena dengan HPN ini. Datanglah ke JPN, ke mana-mana 212 pejabat JPN. Kita ada bulan pendaftaran negara, ada pelbagai acara yang kita anjurkan. Mudah-mudahan kita akan mendapat maklumat yang lebih banyak tentang JPN. Okey, terima kasih kepada Cik Zamri bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan jumlah intan ke-75 tahun Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Seterusnya hari ini kami nak bawa anda ke Johor, Cerita Pagi hari ini bersama dengan Taufik Salimin yang sudah pun bersedia di sana untuk perkongsian selanjutnya bagi segmen Cerita Pagi Johor. Silakan.